أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah masih lagi memberikan ruang dan kesempatan masa kepada kita bersama-sama untuk dapat hadir di dalam rumah Allah di waktu yang penuh berkat, di waktu yang mulia ini, ataupun dipanggil sebagai waktu duha. Mudah-mudahan dengan berkat waktu duha ini, keberadaan kita di dalam majlis ilmu menjadi satu perkara kebaikan dan dinilai di sisi Allah, akhirnya diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan kitab Al-Kabair yang bermakna dosa-dosa besar, dan kita sambung dalam perbincangan tajuk yang ketiga, masih lagi dalam tajuk yang ketiga, iaitu dosa besar berkaitan dengan sihir. Sihir yang mana kita telah sentuh sedikit sebelum daripada ni, dan kita masuk dan bermula pada muka surat yang ke-13, dan berikutnya kita sambung pada muka surat yang ke-14. Sebelum apa yang saya sebut pertemuan lepas, untuk kita kenali sedikit ataupun tahulah sedikit sebanyak berkaitan dengan jenis-jenis sihir ni, antara yang ada dan mungkin kebanyakan ada digunakan oleh sesetengah orang-orang yang
berniat jahat terhadap seorang yang lain. Baik, pada muka surat yang ke-14, kamu dapat melihat ramai orang yang sesat melibatkan diri dengan sihir dan menyangka bahawa ia hanyalah haram, sedangkan mereka tidak menyedari bahawa ia sebenarnya termasuk daripada kekufuran. Lalu mereka pun mempelajari as-simiyah dan mengamalkannya, sedangkan ia sememangnya sihir, ilmu memisahkan seorang lelaki daripada isterinya, dan ia juga adalah sihir, serta ilmu yang menimbulkan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, dan ilmu yang mencampakkan kebencian sesama mereka, serta perkara-perkara yang seumpamanya, dengan menggunakan ungkapan yang tidak diketahui maksudnya, yang kebanyakannya adalah syirik dan sesat. Ini contoh di antara, maknanya ada setengah orang menganggapkan bahawasanya bila diri yang terlibat dengan sihir ni hanyalah dia faham adalah perkara yang haram dan berdosa sahaja. Tapi lebih daripada itu, ia melibatkan sampai termasuk kufur seseorang itu dengan agama Islam. Sebab apa dia? Dia meletakkan sesuatu kepercayaan yang besar, sehingga kan kepercayaan itu tak lain dan tak bukan kebergantungan dari sudut hatinya terhadap perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dah jelas-jelas akan menyebabkan boleh jadi kufur. Sebab dia bila buat benda sihir ni, dia takkan buat kalau tidak melalui dengan kepercayaan yang penuh. Dia ada percaya yang penuh dengan sihir tersebut, barulah dia akan buat. Kita ni sebab kita tak percaya, kau datang macam mana pun memang kita takkan mempercayai, sebab ia adalah perbuatan yang khurafat dan benda yang sihir. Tapi orang yang dia buat tu sebab apa dia? Sebab hatinya mudah dan terlalu kuat mempercayai dengan perkara tersebut, akhirnya dia ketepikan kepercayaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia orang mendirikan solat, walaupun dia ni orang yang muta'aurat dan sebagainya, tapi ada salah satu dosa besar yang dia terlibat dalam kehidupan, dan dosa itu pula melibatkan dengan orang-orang lain dalam kehidupan dia. Sebab tu kadang kita kena jaga. Kadang kita kata, ustaz, dia tu buat sihir tapi okeylah dia solat juga. Jangan kira kata okey para jemaah sekalian. Kalau kata okey, kalau gitu solat pun tak apalah, duk buat benda yang maksiat. Cuma nak sebut, kalau orang yang buat maksiat, kalau orang buat apa sekalipun, solat ni yang paling penting jangan tinggal. Tapi bila nak sebut itu, bukanlah bermaksud kita mengiyakan dalam solat buat dosa pun tak apalah, yang penting jaga juga dia solat. Cuma kita nak kata gitu sebabnya paling kurang solat itu dapat menjadi benteng sedikit sebanyak kepada diri dia, walaupun bukan pada waktu tu. Sebab tu kadang ada setengah orang kata, kadang kurang setuju bila setengah orang berpendapat, dia kata, ustaz, dia ni solat, dia buat maksiat tapi dia solat, baik tak payah solat. Kan dia buat dosa tapi dalam masa yang sama melakukan solat juga. Apa makna solat yang dilakukan dalam keadaan maksiat tu pun dilakukan juga? Baik tak payah solat. Dia jumpa kawan kau tak payah solat lah, solat pun kau buat maksiat juga. Sebab tu bila kaitan penyataan gitu sebenarnya tak berapa setuju. Sebab kalau kita lihat tengok ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa dia Allah kata? Sesungguhnya solat itu akan dapat mencegah daripada perbuatan yang keji dan perkara yang mungkar. Cuma mungkin bila sedang dilakukan solat itu, dalam masa yang sama maksiat itu tetap dilakukan juga, mungkin bukan pada waktu ketika itu. At least paling kurang dijaga dengan solat sampai satu tahap, satu masa Allah bagi hidayah, buka pintu hati dia dengan solat yang dilakukan, akhirnya menyebabkan dia jadi tinggalkan kemaksiatan dan kemungkaran tersebut. Kerana apa? Boleh jadi dengan solat yang dilakukan. Tapi bayangkan bila orang yang lakukan maksiat, kita kata dekat dia tak payah solat lah, solat pun tak ada makna. Tambah pula dah buat maksiat, lepas tu solat pun tidak juga. Maknanya kosong
dari sudut support yang ada pada diri dia berkaitan dengan solat tersebut para jemaah sekalian. Kita doakan saja mudah-mudahan satu ketika nanti pasti Allah akan buka pintu hati dia, terutamanya dengan solat yang dilakukan. Baik, sama seperti mana sihir yang dilakukan. Cuma dia jadi tak berapa cantik dalam duk buat benda yang baik, perkara yang taat. Rupa-rupanya ada sebesar ni pun duk jalan juga. Ibaratnya orang yang berpuasa tapi dia tak solat. Kan puasa-puasa juga perintah Allah. Dalam masa yang sama ada perintah kewajipan Allah yang asas yang lainnya dia tak jaga dalam kehidupan. Ibaratnya begitu untuk kita mudah faham para jemaah sekalian. Baik, adapun dekat perkataan yang disebut simiyah, dalam perenggan tu dia ada kalimah perkataan simiyah. Simiyah ni apa dia? Simiyah ni boleh rujuk di dalam kitab ni di bahagian bawah yang bernombor 4. Dia itu kaedah dia. Kaedah kita lihat bacaan ni, kalau ada tepi nombor yang kecil, bermakna mesti dia akan ada rujukan di bahagian bawah. Itu dia punya cara kita nak tengok dia punya keterangan. Setengah-setengah kita duk baca kitab, ada nombor kecil tu, kadang kataan tu dia contohkan sikit ataupun dihitamkan, mesti ada nombor kecil. Bila ada nombor kecil, bermaksud ada dia punya maksud ataupun huraian di bahagian bawah. Kalau contoh simiyah tu nombor 4, kita tengok di bahagian bawah ialah nombor 4. Contoh kalau ada yang bawah tu pula nombor 5, tengok dalam bab hukuman tu ada nombor 5 kecil, huraian dia di bahagian bawah. Baik, simiyah yang nombor 4 tersebut dalam kitab Dustur Al-Ulama Jami' Al-Ulum fil Istilahat Al-Funun As-Simiyah ialah ilmu yang menguasai khayalan manusia lalu mewujudkan bayangan yang sebenarnya tidak wujud secara hakiki. Dia boleh berasa seronok ataupun takut dengan bayangan itu. Dan Ibn Khaldun pula menyebutkannya ia sebagai ilmu rahsia huruf. Maksudnya setiap huruf hijaiyah mempunyai rahsia yang tersendiri. Ini di antara sejenis sihir yang digunakan para jemaah sekalian dalam bentuk bayangan. Dia tak wujud secara hakiki. Maknanya boleh jadi khayalan sahaja, dia tak nampak pun di hadapan mata, tapi disebabkan dia terkena sihir simiyah dalam bentuk bayangan, orang jadi kata nampak macam gila bayang gitu para jemaah sekalian. Ada kadang gila bayang ni bahaya para jemaah rahmat Allah. Sebab tu bahaya sangat kalau terlampau berimajinasi, terlampau lebih para jemaah sekalian. Kan imajinasi duduk seorang-seorang berimajinasi, tapi ada setengah berimajinasi untuk meningkatkan motivasi diri itu tak apa, tapi jangan terlalu panjang sangat. Panjang sangat takut-takut tampak pula apabila duduk berseorangan para jemaah sekalian. Masa itulah duk macam-macam pula duk campur-campur dan sebagainya. Jadi simiyah ni di antara sejenis sihir yang telah digunakan dalam bentuk khayalan ataupun dalam bentuk bayangan, sehingga kan dia rasa melayan dan rasa seronok dengan bayangannya. Tak kisahlah dalam bentuk apa sahaja para jemaah dirahmati Allah sekalian. Terutamanya dalam bentuk bayangan ni, bila suka dan kasih kepada seseorang, tambah pula tak nampak di hadapan mata. Sebagai contoh para jemaah sekalian, bila tak nampak dekat depan mata ni, dia boleh jadi timbul dalam bayangan. Bukan kita nak sangka dia dah terkena sihir, tetapi berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab tu ada anak-anak bujang, anak dara ke kadang duduk seorang, tiba-tiba diam, seronok ketawa seorang-seorang, pantau-pantau. Pantau-pantau, hari tahu apa seorang-seorang tu. Para jemaah sekalian, jangan tu kata ada kena sihir, tapi kena tegur sikit. Kadang macam orang sakit. Orang sakit kan dia suka bersendiri, dia rasa macam dah ada penyakit, dia rasa macam tak boleh nak buat apa, dia rasa down dan sebagainya. Jangan biarkan bersendirian. Ada ketika tegur sikit, siapa sikit, tak nak bagi dia punya khayalan ni sampai pergi tahap yang jauh dan sampai akhirnya jadi merapu-rapu para jemaah sekalian. Jadi benda-benda ni semua yang kadang-kadang syaitan ni pun suka bila seseorang tu dalam keadaan tersebut. Jadi ini di antara yang disebutkan sebagai simiyah. Dan juga termasuklah apa yang disebutkan di sini, ia termasuklah di antaranya sihir
dan juga ilmu yang timbulkan kasih sayang suami kepada isteri, yang mencampakkan kebencian juga sesama mereka dan seumpama dengannya. Baik, itu di antara contoh. Nanti kita akan lihat banyak lagi jenis-jenis tersebut. Baik, yang seterusnya, hukuman bagi pengamal sihir adalah dibunuh kerana ia merupakan perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyerupai kufur. Bagaimana menyerupai kufur itu? Rujukan yang kelima, dalam mazhab Asy-Syafi'i dia tidak dibunuh melainkan apabila dia menghalalkan amalan sihir. Ini sepatutnya balasan kepada orang-orang yang amalkan sihir dalam kehidupan. Termasuklah dia ni bukan Tok Bomo, tetapi dia jumpa kepada Tok Bomo untuk tolong sihirkan pada orang lain. Dia juga termasuk orang yang mengamalkan sihir. Walaupun saya ni ustaz, saya ni duk buat kat orang je kan, tapi bukan saya ni yang jadi ketua yang untuk Tok Bomo ni. Bomo ni orang lain pergi cari dia. Ya, walaupun dia yang buat, tetapi kamu yang datang berjumpa bermakna kamu bersekali, bersepakat bersama, bersetuju untuk mengamalkan dengan sihir tersebut. Jumpa orang gini sepatutnya hukum pada asalnya adalah bunuh para jemaah sekalian. Cuma kita hari ni kalau tahu ada orang duk buat macam tu, kita pula tak berani. Orang nak bunuh pula rasa kita pula dah fikir banyak kali, banyak kerja nanti para jemaah sekalian. Walaupun daripada sudut asal hukum kepada agamanya begitulah dia punya hukuman. Kan macam sebelum ni kita pernah bincang bab berkaitan dengan al-qatlun nafs, iaitu membunuh jiwa. Kalau keadaan yang tertentu diizinkan bunuhlah, boleh bunuh. Kalau ikut sebenar pada hukum lah. Tapi melihat kepada keadaan wakil situasi kita tak berani. Panjang cerita, bawa pergi polis, bawa turun naik mahkamah pula, walaupun kita betul daripada sudut hukumannya para jemaah sekalian. Anak malam dia gitu para jemaah dirahmati Allah. Baik. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara minha as-sihra, yang bermaksud jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu baginda menyebutkan salah satunya ia adalah sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Tuhannya dan janganlah dia terlibat dengan urusan yang merugikannya di dunia dan akhirat. Diriwayatkan daripada Nabi SAW juga bahawa baginda bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf, yang bermaksud hukuman bagi pengamal sihir ialah dipancung kepalanya. Namun sebenarnya ucapan ini ialah kata-kata Jundub, iaitu sahabat baginda Nabi SAW, iaitu Bajalah bin Abadah berkata, surat Umar radhiyallahu anhu telah sampai kepada kami setahun sebelum kewafatannya, yang memerintahkan bunuhlah semua pengamal sihir lelaki dan perempuan. Ini secara asal nak tekankan banyak hadis-hadis, terutamanya yang disebutkan sendiri oleh baginda Nabi SAW, termasuk dengan para sahabat, tak kira lelaki ataupun perempuan yang hidup dia mengamalkan sihir, maka tak ada jawapan lain, bunuh sahaja para jemaah dirahmati Allah. Ini pun termasuk kategori yang boleh dibunuh selain apabila kita berjumpa dengan musuh. Sebabnya ia melibatkan agama. Sebab apa pun para jemaah sekalian, kalau dari sudut hukum yang melibatkan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan apa yang Allah perintah, maka dia ada hukuman yang mesti diberikan. Termasuklah juga hatta ukhuwah sesama silaturahim di kalangan keluarga sekalipun. Nak tunjuk betapa tegasnya Islam dalam sesetengah perkara, khususnya bila melibatkan dengan syariat. Contohnya termasuk dengan perhubungan kekeluargaan, silaturahim sekalipun. Sampai bab nanti kita akan bincang sebab apa. Sampai tahap begitu sekali dibicarakan, kita sepatutnya betul kena eratkan silaturahim dengan sesama keluarga. Tetapi ada ketikanya diharuskan, andai kita menjarakkan perhubungan kita dengan silaturahim sesama keluarga apabila keadaan yang tertentu.
Contoh, kita jadi tak boleh rasa tak selesa nak datang rumah dia. Kalau ikutkan kena datang, tapi rasa tak selesa nak datang rumah dia sebab dia ni rumah ni jenis orang tak solat, para jemaah sekalian. Rasa tak selesa, maka di sana tak sanap dan diharuskan. Dan bila kita buat begitu dengan tindakan bertujuan, mestilah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja tak nak datang sebab tak suka dia, sebab tak suka daripada rumah dia ke, tak suka dengan orang dan sebagainya. Tapi niat mestilah tujuan kita tak nak datang, nak jauh sebab apa? Dia ni jenis tak solat, ataupun ada arak dekat rumah, na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu jadi rasa tak selesa. Kerana isu hukum begitu sampai boleh diharuskan. Sebab dia nak tekankan apa sahaja yang melibatkan dengan hukum agama, bertentangan dengan agama, maka ada dia punya hukuman yang tersendiri, yang boleh katakan strict juga, para jemaah dirahmati Allah. Ini menunjukkan Islam ini tegas terhadap sesetengah perkara, para jemaah sekalian. Baik, yang seterusnya kita masuk sedikit berkaitan dengan hadis Nabi SAW tu, dan kita akan cuba lihat di antara jenis-jenis sihir pada huraian yang lain, para jemaah sekalian. Rujukan yang berikutnya diriwayatkan daripada Abu Musa bahawa Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah, mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis-sihri." Yang bermaksud ada 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam syurga, iaitu penagih arak, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, dan orang yang membenarkan sihir. Ini 3 golongan jelas disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu yang Nabi sebutkan la yadkhulunal jannah, takkan sesekali dia masuk ke dalam syurga, disebabkan peminum arak tega, para jemaah sekalian. Tak boleh tahan sangat, tunggu nanti masuk dalam syurga, mintalah nak minum apa saja sekalipun minta, para jemaah sekalian. Kat dunia ni hikmahnya kita kena tahan untuk hidup di syurga, boleh minta segala-galanya, para jemaah sekalian. Itu yang pertama. Dan ada pun yang kedua, waqati'u rahimin, iaitu orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ini huraian dia nanti kita akan sampai pada tajuk bab dosa yang ke-9, bab memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga ni ialah wa musaddiqun bis-sihri, orang yang membenarkan sihir. Nampak Nabi tak sebut orang yang melakukan sihir, orang yang mengamalkan sihir, tapi Nabi menyebutkan orang yang membenarkan sihir. Bagaimana yang kata orang benarkan sihir ni? Dia belum buat tapi dia membenarkan sihir tersebut. Contoh, orang A jumpa dengan orang B. Orang B ni dia dulu masa PKP adalah dia jumpa, dia amal benda-benda yang pelik-pelik gini, yang menjadikan sepatutnya perniagaan dia jadi drop, jatuh time PKP. Tapi time PKP tu nampak dia lain macam. Saham pun tak main. Contoh, para jemaah sekalian, tak main saham apa pun. Kalau dia ni jadi orang kati saham ni, iyalah tengok dia main bursa saham dan sebagainya, mungkinlah juga, para jemaah sekalian. Tapi itu pun tak je, perniagaan pun jadi drop down dan sebagainya, habis tak ada apa dah, para jemaah dirahmati Allah. Dan bila tengok demikian, dalam tempoh masa tersebut, nampak waktu PKP tu lagi rancak, para jemaah sekalian. Lagi rancak. Time PKP orang punyalah duk mikir untuk berapa bulan akan datang punya nak survive. Tapi dia relax tadi. Tukar kereta time PKP, renovate besar rumah time PKP, beli rumah lain pula time PKP. Orang boleh beli rumah time PKP, para jemaah sekalian. Orang kita pun dah beli. Jadi bila duk jumpa orang gitu, bila kawan tu A ni datang jumpa, kata, macam mana kau boleh survive? Orang nampak tengok, kereta baru tukar time PKP ni, orang time PKP lain, kau lain daripada yang lain. Orang beli rumah semua bagai dan sebagainya. Jadi bila cerita gitu, dia tanya, kawan bini pun cerita, nak tahu rahsianya, jom ikut aku bawa pergi jumpa seorang hamba Allah ni. Dia nampak Islamik sikit di awal, nak tarik orang, dia kena ada Islamik di hadapan. Kan hari ni kan gitu, para jemaah sekalian. Walaupun tahu benda tu sebenarnya salah dah, tapi banyak hari ni yang berlaku, orang mengislamkan perbuatan itu daripada sudut namanya. Termasuklah contoh makanan yang mana makan proses tak betul, depannya al-Islam. Yang al-Islam tu yang bermasalah, para jemaah sekalian.
Al depan ni yang kena berhati-hati. Bukan kita nak sangka buruk, tapi kena berhati-hati. Baik, dia kata kita jumpa hamba Allah ni, dia ni lah aku jumpa. Datang pula jumpa para jemaah sekalian. Nampak okey lah. Mula duduk dekat rumah tu, bagi salam, jawab salam elok dah. Dia ni orang Islam ni, betul lah, boleh dipercayai. Tapi mula saja auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Lepas daripada tu tak faham dah bahasa apa dia guna. Kan bahasa bahasa benda semua para jemaah sekalian. Kan kita pun tak faham. Dia pun tanya dia, kau faham tak? Aku tak faham. Ikut saja dah. Ikut je semua. Ikut saja para jemaah sekalian. Ikutlah sekali bagi benda. Bagi benda ni letaklah di belakang, bahagian belakang rumah. Pantang larangnya jangan diletakkan pada waktu maghrib, dan jangan diangkat selepas daripada 30 hari. Contohlah, tu saya reka saja. Dengar sungguh. Sungguh dengar. Boleh jadi para jemaah sekalian. Tu reka, saya tak tahu lah benda-benda ni semua. Saja sebut cuma antara-antaranya. Baik, tambah-tambah sikit. Jadi ajinomoto para jemaah sekalian. Baik, contoh dia sebut gitu. Bila sebut gitu, kawan ni tanya, betul buat gini boleh jadi? Lepas tu yang kawan B yang dah buat tadi, betul, kau nampak aku tengok pada aku ni, kereta dah ada, rumah dah ada, dah terbukti dah di hadapan mata. Start bila yang A tu tengok saja gitu, betul lah, nampak okey juga, boleh cuba. Dah termasuk dalam kategori ini. Kerana apa? Walaupun dia belum buat, dia tak buat lagi, kata okey, aku nak buat sekali sama. Seolah hati dia telah membenarkan dengan apa yang dilihat para jemaah sekalian. Dia nampak, betul dah jumpa. Lepas tu bukan tipu pula, nampak betul dia ni kawan ni dah kereta baru dah. Kawan ni nampak dah dia beli rumah dah dengan cara begini. Dia membenarkan ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk la yadkhulunal jannah, takkan masuk dalam syurga. Sebab apa? Musaddiqun, dia membenarkan dengan perbuatan perkara-perkara sihir tersebut. Hati dia dah membenarkan, betul jugalah. Habis para jemaah sekalian. Walaupun belum kata okey aku nak buat, belum lagi, itu kategori buat, itu kategori termasuk mengamalkan. Ni kategori membenarkan di dalam hati, apatah lagi dari sudut perkataan yang disebutkan para jemaah sekalian. Sebab tu kadang berhati-hati bila bab membenarkan sihir ni. Terutamanya apabila kita nampak orang cerita kelebihan yang dia ada. Dia ada kelebihan tu, ada kelebihan ni, tanya cara macam mana. Bila dengar cara cerita tu, fikir-fikir, timbang-timbang dulu. Jangan pakai seolah kita membenarkan dulu. Kalau dengar cara cerita, adalah aku jumpa seorang hamba Allah ni, dia kata suruh amalkan. Amal tu pendengar juga para jemaah sekalian. Amal kalau betul-betul jenis yang melalui ayat Quran, melalui amalan-amalan yang maksud oleh jumhur ulama untuk ajarkan kepada kita, diamalkan dalam hidup, yang biasa kita dengar, ataupun kadang-kadang kita tak biasa dengar, tapi kita tahu bila dengar amalan tu, baca itu dan sebagainya, dipercayai melibatkan ayat Al-Quran, melibatkan daripada surah-surah tertentu dan sebagainya, zikir-zikir, maka tak apa. Tapi bila duk dengar kata amalkan, terus masuk benda-benda. Ada satu benda ni tak boleh letak dekat sini, ada satu benda ni kena buat dia gini. Lepas tu ada benda yang nak kena baca sikit. Nak baca sikit tu apa baca dia? Nanti aku tulis. Tu confirm para jemaah sekalian. Kalau betul ayat Quran dia akan sebut, ada kena baca sikit, bacalah surah ni ayat sekian, tak masalah para jemaah sekalian. Ada kena baca sikit, baca tu yang nanti nak kena tulis sikit. Jadi bila dengar gitu, timbang, jangan pakat terus membenarkan dulu. Takut-takut terlibat sama para jemaah dirahmati Allah, walaupun kita tidak mengamalkan lagi. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat sedikit di antara huraian pada rujukan yang lain berkaitan dengan jenis-jenis sihir. Ni jenis sihir yang kita nak suka lihat dan kita nak tahu para jemaah sekalian. Kan, kita hari suka belajar tentang alam mistik, kan para jemaah sekalian, yang tak nampak nak tahu bab jenis sihir-sihir, kena saka dan sebagainya ni, suka kita dengar para jemaah sekalian. Baik, antaranya jenis sihir, iaitu sihir pemisah, sihir penceraian, iaitu berubah keadaan daripada cinta menjadi benci, dan semakin banyak keraguan yang timbul antara suami isteri,
saling bertengkar walaupun perkara yang remeh-temeh dan sukar untuk memaafkan. Berubah bentuk isteri di mata suami dan sebaliknya. Orang yang disihir membenci semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Orang yang terkena sihir benci tempat yang diduduki oleh pihak lain. Di luar rumah merasa tenang, dan apabila pulang ke rumah merasa bosan. Bahan yang digunakan seperti tai besi yang ditaburkan di jalan yang dilalui oleh mangsa atau ditanam di mana-mana kawasan rumah. Ini segalanya ni jenis ni saya rujuk kepada daripada huraian pusat perubatan Tibbun Nabawi sama dengan Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani, para jemaah sekalian. Baik, daripada Fatih Tim dia ada menghuraikan tentang jenis sihir, para jemaah sekalian. Ini pertama, sihir pemisah penceraian. Jadi kaedah gitu, para jemaah sekalian. Dia antaranya saling bertengkar suami isteri, benda-benda kecil pun nak bertengkar, tapi bukan sebab itu sahaja, ada banyak lagi sebab-sebab yang lain, para jemaah sekalian. Contohnya melihat dari sudut pandangan isteri, melihat pada suami ini berubah dari sudut pandangan mata suami, berubah pandangan dari penglihatan mata isteri, dan di sebaliknya. Termasuklah membenci dengan setiap perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain, para jemaah sekalian. Apa yang pasangan buat saja, tak ada benda yang suka, semua benci. Ada saja yang tak kena, dan bila mula dengan yang tak kena tu akan timbul dengan pergaduhan, para jemaah dirahmati Allah. Bila pergaduhan ni dia akan bertengkar sama-sama, lepas tu berhenti. Bila dah berhenti nampak macam okey, buat satu benda lain balik, jadi serba tak kena dan bergaduh balik, para jemaah dirahmati Allah. Dan mulalah pula lihat dari sudut pandangan mata ni nampak berubah yang lain, para jemaah sekalian. Mula kata nampak pasangan ni, awak ni tak cani. Lepas tu yang isteri kata dekat suami dia, awak ni kenapa macam ni cani. Benda-benda yang sebegini, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, biasanya jenis sihir begini bahan yang digunakan itu adalah melalui tai besi dan digunakan untuk ditaburkan di atas jalan yang selalu dilalui oleh orang tersebut. Ini biasa orang buat kepada pasangan suami isteri, para jemaah sekalian. Dia biasa dia hantar, dia usaha lama dah. Dia lama tahu dah jalan mana biasa datang pergi balik surau contoh. Bila lalu jalan tu lorong lewat stroke berapa-berapa. Nampak tabur dekat situ, para jemaah sekalian. Ataupun ya, tai besi Allah alam. Tapi satu perkara lagi, sebab tai besi ni benda yang kotor. Benda yang kotor, dan tai besi tu bukan besi yang baru, bukan besi yang okey punya. Kadang dia ambil besi-besi yang kotor-kotor ni semua, yang karat, besi-besi yang lama, jadi macam tu. Dia gunakan bahan tersebut, dan sudah tentu pastinya bukan sekadar tai besi itu saja. Dia adalah dia punya bacaan-bacaan dia. Itu mesti confirm ada, para jemaah sekalian. Bukan takat tai besi itu tabur jalan. Kalau gitu kesian orang dia buat bengkel kereta, dia tabur jalan tu kena dah. Dia buat bengkel kereta, bengkel apa tu, bila dok ni ada tai besi yang dah lama tersimpan, yang lama nak buang tak buang-buang lagi, tiba-tiba keluar kita lalu jalan tu habis terkena. Bukan begitu. Tapi sudah tentu dan pasti dengan tai besi itu yang digunakan adalah dia punya bacaan-bacaannya. Jampi dia ke apa yang disebut-sebut dan sebagainya. Baik, itu perkara, dan termasuklah ditanam di kawasan-kawasan rumah. Sebab tu kadang rumah-rumah kita ni kan ada masa hujung-hujung minggu, bersih-bersihkan sikit, paling kurang pun paling tidak pun diruskan air, para jemaah sekalian. Kalau tak sempat mak bersih ni, dirus air dia, biar air tu lalulah dengan apa sahaja ada segala kekotoran dekat situ. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah sihir percintaan, iaitu sihir penunduk. Sihir penunduk ataupun percintaan ini ialah puncak cinta dan keadaan nafsu yang berlebihan, hasrat yang kuat untuk selalu bersama, tidak ada kesabaran untuk berhubungan, kerinduan yang sangat dan selalu ingin bertemu, serta ketaatan yang membuta terhadap pasangan. Yang kedua ni pun kena berjaga-jaga, terutamanya anak-anak muda kita hari ini. Takut-takut terlepas pandang, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dan dalam masa yang sama bukanlah juga kita nak bersangka buruk kepada kawan dia yang mungkin akan bakal menjadi menantu kita, para jemaah sekalian.
Bukan kita lah para jemaah semua, saya lama lagi. Lama lagi para jemaah sekalian. Baik, jadi nak contoh sebutnya begitu. Bukan untuk kita nak bersangka buruk, tetapi tengoklah dari sudut tindakan. Walaupun kita kenal, saya kenal dia ni bakal menantu ni, dia ni dulu belajar dekat Mesir, lepas tu sekarang dia jadi imam masjid sekian. Lepas tu dia tak tinggal datang solat jemaah. Betul, kita sangka baik dan itu dia alhamdulillah para jemaah sekalian. Cuma daripada sudut tindakan ataupun respon terhadap anak kita ni yang kita kena berjaga-jaga. Pantau-pantau, tengok okey dah para jemaah sekalian. Dan jangan mudah cepat sangat untuk terus bersangka dengan sangkaan yang buruk para jemaah dirahmati Allah. Lihat dengan perkara-perkara tersebut, sampaikan tahap tak ada kesabaran untuk bertemu, kerinduan yang teramat sangat dan ketaatan yang membuta terhadap pasangan, termasuklah sampai terpaksa mengenepikan hubungan bersama mak ayah ketaatan tersebut semata-mata dengan kerana pasangan. Maka itu hari ini yang banyak berlaku. Sanggup tinggalkan ibu dan bapa, ahli keluarga, ketepikan ahli keluarga semata-mata ketaatan dengan pasangan. Ini bahaya para jemaah sekalian. Itu tak boleh lagi. Yang paling besar lagi, sanggup tinggalkan agama, keluar daripada Islam semata-mata ikut dengan ketaatan bakal pasangan dia para jemaah sekalian. Khususnya pasangan tu yang bukan beragama Islam. Benda ni kena jaga. Sebab ada juga kadang pelik zaman hari ni seolah nampak macam benda tu biasa. Bukan balik-balik mak, ada kawan ni tapi rasa macam dia ni baik bagus lah, cuma dia ni bukan orang Islam, dia bukan orang Islam, tapi hati dah rasa cinta, rasa jatuh hati dekat dia. Habis bayar para jemaah sekalian. Kalau gitu jadi berat para jemaah dirahmati Allah. Kau dah tak ada orang Islam lagi ke yang nak ni? Kan dalam taman kita ni berapa ramai lagi ada. Kan contoh para jemaah sekalian. Jadi nak sebutnya begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sihir membatal ataupun menunda perkahwinan. Ada juga para jemaah sekalian. Tadi tu dalam bentuk percintaan, sihir penunduk. Nak tak nak jadi macam tunduk, ikut saja, lebih kepada pasangan. Yang ni pula iaitu sihir dalam bentuk membatal atau menunda perkahwinan. Biasanya melalui dengan dua cara jin yang merosakkan. Yang pertamanya ialah jin masuk dan menutupkan keinginan perempuan terhadap orang yang mahu meminang atau menikahinya. Tutup keinginan hati kepada si wanita tersebut yang nak pinang atau yang nak menikahinya. Padahal tempoh masa tak lama lagi dah para jemaah sekalian. Hati tiba-tiba rasa tertutup. Problem hal pun tak ada masalah. Laki tu buat okey je para jemaah sekalian. Tapi tiba-tiba hati ni tak tahu macam mana, tiba jadi rasa tak ada keinginan langsung kan. Keinginan tak ada. Akhirnya mak, batal lah majlis kahwin kita. Dia kan terus cancel, jadi batal. Na'udzubillah min zalik. Ini di antara yang dirosakkan melalui kaedah yang pertama. Dan kaedah yang kedua, jin tidak dapat masuk tetapi menyihirnya dengan memberi khayalan daripada luar. Ia memberi khayalan kepada pasangan bahawa ia saling buruk. Dengan demikian, setiap lelaki yang meminangkan akan mengundur diri tanpa sebab, padahal sebelumnya sudah saling bersetuju. Ini yang bahaya khayalan. Sampai tahap hati dia tak tahu, tiba-tiba rasa khayalan ni rasa teruk sangat diri. Teruk sangat. Kalau sekadar katalah duk kahwin dengan imam masjid tu yang balik daripada Mesir tu, rasa diri ni Allah, rasa tak layak saya nak jodoh, dapat jodoh dengan awak. Tak apa lagi para jemaah sekalian. Tapi bila berkhayalan sampai saya tak boleh hidup dengan dia, saya tak boleh hidup sama-sama dengan dia, saya ni teruk, saya jahil, saya macam-macam, sampai yang teramat yang melampau, akhirnya membolehkan untuk jadi terbatal persetujuan yang dah dipersetujui awal lagi sama-sama para jemaah sekalian. Boleh jadi terbatal, akhirnya jadi tundalah, tak jadi kahwin, tak jadi kahwin, pergi cari orang lain. Benda ni yang kena berhati-hati para jemaah dirahmati Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, sihir yang mengikat lelaki dan perempuan dan kepada lelaki. Ini dia para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sihir lelaki dan perempuan ni dia ada agak kritikal ni sikit. Tak apa, kita skip tu. Kita pergi yang berikutnya, sihir pukau. Sihir lima iaitu sihir dimandulkan. Sihir dimandulkan ialah tidak dapat zuriat walaupun disahkan oleh doktor pakar bahawa ia tidak mempunyai masalah. Ini
Ini ada juga orang buat, para jemaah sekalian. Biasa orang dengki dengan kebahagiaan orang lain, para jemaah sekalian. Dengki. Dapat anak pertama, okey dah. Anak kedua, okey dah. Upload di Facebook, media sosial dan sebagainya, menunjukkan kebahagiaan. Akhirnya ada orang yang hati dia tak senang. Sebab tu kadang jaga-jaga kita hari ni, para jemaah sekalian. Kita hidup seronok bahagia, alhamdulillah. Tapi dalam saat kita over menunjuk show off terlampau sangat, takut ada pihak yang tak senang hati. Akhirnya boleh jadi sampai begitu sihir dimandulkan, para jemaah sekalian. Padahal umur muda lagi, para jemaah sekalian. Cek doktor pun okey, tak ada masalah. Tapi akhirnya doktor kata boleh bersalin, boleh beranak lagi, tapi tak boleh nak ada lagi, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ini yang sihir dimandulkan. Walaupun keadaan dia, kesihatan tubuh badan, kondisi dia elok. Baik, yang keenam ialah sihir pukau. Sihir pukau antaranya menyebabkan seseorang itu kaku, keluh dan tidak mampu untuk bertindak balas, sama ada melalui pandangan, pendengaran ataupun anggota badan yang lain. Ia sudah berada di bawah penguasaan pemukau tersebut dan bertindak mengikut arahan yang diberi oleh pemukau tersebut. Sihir pukau ni bahaya sebab apa dia? Dia jadi macam orang kalau kena pukau, para jemaah sekalian. Dan apa macam mana reaksi kalau contoh kita tengok orang kena pukau beg, orang kena pukau barang kemas. Dia akan jadi first tindakan yang pertama awal baru-baru tu, dia akan jadi macam tercengang sekejap, terbentis sekejap tadi. Jadi gitu, para jemaah sekalian. Nak kata macam ada blur-blur sikit, rasa macam terkejut, tergamar, macam trauma, lebih kurang gitu, para jemaah sekalian. Dan sihir dalam keadaan yang sihir pukau ni, dia akan dikawal sepenuhnya oleh si pemukau tersebut. Dia guna daripada kaedah yang jarak jauh, para jemaah sekalian. Akhirnya jadi kemurungan duduk sendiri dekat dalam bilik, sampai kontrol daripada pemukau ni kata okey, jalan keluar pergi. Dia bukanlah dalam bentuk percakapan, cuma dia ada daripada sudut tindakan yang dilakukan oleh pemukau tersebut. Dia mungkin adalah dapat bahan-bahan sesuatu kepada mangsa, daripada mangsa dia punya bahan dia dapat, dan dia gunakan dengan cara yang salah, para jemaah sekalian. Akhirnya yang menjadi mangsa ni jadi terikut dengan si pemukau tersebut. Jadi terikut, berjalan bawa begini, lepas tu bawa, padahal yang si pemukau ni dia tidak bergerak pun, para jemaah sekalian. Dan dia bukan bercakap, dia kadang ada menggunakan isyarat daripada mangsa ni punya bahan-bahan. Contoh bahan apa, macam kita pernah bincang sebelum daripada ni. Contoh rambut, helaian pakaian dan sebagainya berkaitan yang ada pada diri kita, yang ada pada anggota tubuh. Dapat pada gerak itu, dan adalah alat yang digunakan sebagai untuk membantu, termasuk dengan bacaan-bacaan dia. Jadi ya, dia kontrol. Macam main remote control. Nak kontrol kita gitu. Mak dia nak mudah faham gitulah. Nak kontrol tolak depan jalan dia. Tempoh yang lama Ustaz biasanya kalau macam ni, orang yang kena macam ni. Dia kalau kena gitu terus bawa cepat pergi berubat. Kalau tak pergi berubat, takut dia akan jadi lama lah. Selagi pemukau tu tak berhenti. Dia kalau berhenti, dia sebenarnya bila dah termasuk dengan dah terjadi mangsa sihir ni, dua je cara naknya, cara untuk nak hilangkan. Pertama, kita sendiri yang sedar bawa pergi terus perubatan Islam, ataupun yang kedua, berdasarkan kepada orang yang buat. Andai tiba-tiba hati dia Allah buka pintu hidayah, rasa sudahlah berhenti, kalau kau mati dosa besar macam-macam dia ni, dia stop, maka alhamdulillah, para jemaah sekalian. Tapi yang jadi bimbang takut bila orang yang buat tu dendam dia banyak, para jemaah sekalian. Nak stop dia tak boleh nak stop. Sebab apa? Dendam banyak dengan orang ni. Dia akan terus buat dan dia jadi tak boleh nak berhenti. Dia nampak orang tu makin terseksa, lagi dia rasa puas hati, para jemaah sekalian. Itu yang bimbang takut. So bila keadaan itu, kita pun payah nak kontrol, dan kita pun tak tahu siapa orang yang sebenarnya yang duk buat benda gini, para jemaah sekalian. Jadi bila begitu, atas kita kena respon. Bila kita tengok ada suatu macam pelik, lain macam, jumpa doktor dulu. Doktor pun kata okey, tak masalah, next, baru nampak lain macam lagi, nampak teruk lagi, bawa pada perubatan Islam. Atas kita kena pantau keadaan yang sebegini. Baik, itu di antaranya yang terkena sihir pukau. Yang pertama tadi. Yang keduanya juga antaranya ialah menyebabkan mangsa tidur lena tidak mengetahui perkara yang berlaku di sekelilingnya. Beza tidur lena ni yang letih penat dengan tidur lena kena pukau. Kan?
Tidur lena betul-betul penat lain para jemaah sekalian. Jangan suami duk balik kerja waktu malam, lepas tu dah sampai rumah tidur dia lena pagi sampai tengah hari zuhur baru bangun. Bang, dah kena buka ke? Jangan para jemaah sekalian. Terus bangun sedar tak sampai tengah hari dia bangun para jemaah dirahmati Allah. Jadi tengoklah nampak lain dan kerap-kerap asyik-asyik tidur, sikit-sikit tidur, bukan jarang-jarang tidur, sikit-sikit dia tidurnya pula tidur jenis berpanjangan lina, akhirnya sampai tak kisahlah langgar waktu solat pun tak apa, yang penting nak tidur para jemaah sekalian. Dan selain daripada masalah penyakit kencing manis juga, kan? Kadang Ustaz, dia ni ada kencing manis, memang kerap lah mengantuk, tengok TV pegang remote kadang boleh terlepas. Itu lain lah kisah dia para jemaah sekalian. Makna kata kita tengoklah, pantau, kita pun boleh nilai mana perbezaan yang berbeza daripada yang biasa. Mudah fahami yang beza daripada yang biasa. Baik, bagaimana terjadinya pukau ini boleh terjadi antaranya iaitu pandangan mata yang tajam yang mengandungi racun syaitan, yakni memberi salam dan mengarahkan. Ini yang disebut juga sebagai antara penyakit masalah ain para jemaah dirahmati Allah. Pandangan mata. Sebab tu kadang pergi mana-mana para jemaah dirahmati Allah sekalian, bacalah yang pernah saya beritahukan, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Selain daripada doa tu yang kita doa amal minta elak daripada wabak, musibah dan sebagainya, pergi sampai mana-mana tempat, turun ke pasar, masuk ke pasar raya, masuk ke mall, shopping dan sebagainya, bacalah juga. Termasuk dengan tempat makan, kedai makan yang kita nak turun makan para jemaah sekalian. Ada ketikanya Allah campakkan rasa was-was, ragu-ragu. Contoh kalau kedai makan. Sebab kadang betul para jemaah sekalian, habis syarat kena biasakan amal para jemaah sekalian. Kadang betul ada ketikanya Allah letakkan dalam hati, Allah campak, tiba rasa tak payahlah. Pernah juga kadang kita nak makan satu kedai ni biasalah, kadang banyak belah sini kedai-kedai Thailand, kedai Siam dan sebagainya, macam-macam para jemaah sekalian. Bila nak turun makan, sampai dah parking kereta tu, nampak elok dah para jemaah sekalian. Baca bila turun rasa nak masuk, rasa macam kita pergi kedai lain lah, cari kedai lain. Ada itu, maknanya amalkan benda ni. Dan salah satunya juga bila masuk di tempat-tempat yang orang ramai pun, tujuan kita untuk mengamalkan doa ini, bacaan ini para jemaah sekalian, supaya tidak terkena melalui contoh pukau yang melalui pandangan mata para jemaah sekalian. Bahaya pukau dari pandangan mata ni para jemaah sekalian. Kita nampak mata, contoh lagi-lagi hari ni pakai mask, kan? Mask muka tak nampak mata saja. Bukan sini para jemaah sekalian. Jangan takut pula semua nak tengok. Semua takut nak tengok ustaz pun takut nak tengok. Tak para jemaah sekalian, tempat baik insya-Allah. Cuma yang sebut ni ialah tempat publik, tempat umum yang berada di luar para jemaah sekalian. Tempat baik jangan risau para jemaah sekalian. Tak ada kerja orang tempat baik kat pandang itu, tak ada para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi nak sebut ni tempat di luar masuk pasar raya, masuk mall, masuk shopping dan sebagainya yang campur dan sebagainya, maka berhati-hati para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik. Selit sekejap tadi sebab cerita pasal bab makan, kedai makan ni kan. Okey. Orang yang budak pelaris ni, dia bukan kata nak buat santau ke apa ke, tapi dia macam nak melariskan yang ya, betul. Itu dikirakan sihir juga. Ya betul. Orang kalau gitu pun dikira termasuk dia mengamalkan sihir. Sebab apa? Dia menggunakan pengantaraan sesuatu nak melariskan jualan kedai makan dia. Itu yang banyak jadi kisah. Ada setengah kedai makan disebabkan dia ni ada kawan baru buka, dia dah lama buka. Bila kawan yang baru buka tu, kedai makan yang baru buka tu, ramai orang datang dekat kedai dia. Yang dia ni pula orang jadi kurang. Sebab apa? Biasalah orang biasa kadang tengok yang baru nak cuba yang lain. Tengok pula bila baru ni nampak bangunannya pun cantik, hiasannya pun dia pandai hias untuk tarik pelanggan. Tapi yang lama ni pula nampak dah berbeza para jemaah sekalian. Jadi bila dah jadi macam tu, tibalah yang lama ni rasa tak senang hati, maka dia gunakan pelaris untuk nak tarik balik orang datang dekat kedai dia. Akhirnya jadikan sampai tu setengah kadang orang kata pelanggan datang tak nampak ada kedai pun, tapi sebenarnya ada kedai tu para jemaah sekalian. Ni contohnya. Termasuklah juga dia menggunakan pelaris
pelaris untuk bagi orang datang ramai para jemaah sekalian. Padahal nak kata sedap tu pun tidaklah sedap mana. Harga pun mahal pula para jemaah sekalian. Kedai dia pun tak adalah berapa orang kata elok sangat para jemaah sekalian. Contoh para jemaah dirahmati Allah. Cuma janganlah pula kita nampak kan ada kedai makan yang ramai, kita kata tanya ada guna pelaris ramai lain macam. Jangan para jemaah sekalian. Sebab tu ya. Kita tahu ke kalau orang kedai ni pakai pelaris ke tak? Kalau kata nak tahu orang tu ada guna pelaris ataupun tak, susah. Sebab tu kadang tip dia gitu je. Sampai bacalah Bismillahirrahmanirrahim sampai habis para jemaah. Kadang-kadang Allah bagi rezeki dekat kita dari sudut gerakan hati pada masa tu para jemaah sekalian. Kadang bila elok dan parking, ada juga jadi kedai tu ramai. Nampak elok tapi dah parking kereta dah. Baca bantu terasa macam rasa was-was pula. Rasa was-was, ambil cari jalan kaedah yang lain para jemaah sekalian. Sebab tu bila kita rasa was-was dengan sesuatu, lakukanlah perkara yang lain para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kalau kita nak detect betul-betul kedai tu betul dia ada gunakan pelaris ataupun tidak, susah kalau kita orang biasa, orang umum ni para jemaah sekalian, termasuk dengan saya lah. Melainkan kalau betul-betul dia ada ilmu, dia ada betul-betul ilmu dan dia belajar dan dia juga amalkan dalam kehidupan dia, ada ketikanya dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Dan setengahnya orang yang amal-amal begini para jemaah sekalian, dia boleh merasai juga para jemaah dirahmati Allah. Kan kadang-kadang bila masuk kedai tu dia ada satu rasa macam lain. Walaupun orang ramai, bukan soal orang ramai ataupun orang sikit, tapi rasa dengan contoh kesuramannya, rasa dengan contoh apa, dari sudut ketenangan dia tu lain. Tenang sebab tu benda ni payah nak terjemah. Dia dari sudut hati kita. Dan juga ada ketikanya Allah berikan bantuan untuk berikan kepada dia para jemaah sekalian. Sebab tu poin dia dekat sini, semua apa pun hidup kita ni banyakkanlah amal. Macam Bismillahirrahmanirrahim itu walaupun biasa, tapi cuba amalkan. Pergi mana-mana, turun mana-mana, nak makan dekat mana-mana sekalipun, amal. Biasa kita doa amal-amal, insya-Allah boleh jadi Allah akan bagi buka rezeki untuk bantu diri kita para jemaah sekalian. Kalau jarang-jarang tu payahlah para jemaah dirahmati Allah. Jadi mesti dalam hidup ni pun begitu. Apa saja kita buat bila amal konsisten berterusan, insya-Allah akan ada kesan yang Allah bantu, Allah berikan kepada kita. Baik. Ya. Boleh sila. Ada kedai tu yang kadang-kadang dia ada macam ayat dia letak dalam frame tu, kita rasa tu bukan ayat Quran, kita beli apa? Kita beli buat andaian dia kata itu. Kalau was-was keluar. Gitu. Betul. Kalau terutamanya tak maaf kalau kedai mamak dah. Kedai mamak. Kan banyak kedai mamak semua ni kan. Tapi saya tak tahulah mana-mana dekat-dekat sini mamak yang okey, sebab duk tanya-tanya orang, dan bila duk sembang, duk tengok pun mana ada yang okey-okey para jemaah sekalian. Biasa kadang kalau macam dia mamak ni kan dia duk gantung letak frame ayat Quran. Dia pun gitu, hati kita rasa macam ada was-was saja keluar para jemaah sekalian. Rasa was-was. Kita nak jangka lebih sangat ni pun bahaya juga para jemaah sekalian. Kita nak buat andaian lebih sangat. Kan duk andaian betul ke itu ke ini? Betul ke ayat ni? Betul kedai ni Islam? Betul ke kedai ni dia solat dan sebagainya? Andaian lama-lama sangat pun bahaya juga dari sudut diri kita para jemaah sekalian. Ada jadi sampai yang tajassus wala tajassasu, kamu menyangka-nyangka dan seterusnya. Bila dah start bersangka-sangka ni pula, mula kita akan cuba nak cari apa kekurangan-kekurangan. Kan kita sangka cuba tengok lagi. Ada cari celah bucu belah atas, ada tak benda-benda yang tersembunyi. Cari lagi belah-belah bahagian penjuru, sudut-sudut yang tersembunyi, ada tak apa-apa benda-benda yang tersorok, yang tersimpan. Itu contoh biasa tempat-tempat itulah para jemaah sekalian. Jadi nak sebutnya, andai hati kita terdetik dia sekali lalu benda ni, rasa was-was terus keluar para jemaah dirahmati Allah. Cuma sini mamak kita ni alhamdulillah, mamak kita lah. Sini alhamdulillah okey. Sana apa lagi nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, at-taqwa. Taqwa okey. Apa nama ni, al-mustaqim tu wallahu alam lagi. Wallahu alam lagi. Tapi yang satu lagi yang dulu Arsad tu, dekat dengan apa sebelah Petron tu. Ya sekarang nama tukar dah. Dekat situ. Iaitu pun alhamdulillah okey.
Dan bila tanya-tanya para jemaah, memang dia pun ada juga datang solat Jumaat kat sini. Yang kedai sini selalu nampak, ni khutbah Jumaat tu hari Jumaat. Kena perasan para jemaah sekalian. Agak ada tempat-tempat ini. Sini alhamdulillah rata-rata ni. Tapi kalau macam masuk pula nilai semua tu, tu kadang kena tengok-tengok sikit para jemaah sekalian. Baik. Jadi itu je poin dia, rasa agak was-was maka tinggalkan. Baik itu. Yang seterusnya yang berikutnya ialah bagaimana pukau itu terjadi, antaranya melalui sentuhan dengan berjabat tangan atau menepuk di belakang mangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut pandangan mata itu merupakan panahan daripada panahan iblis yang boleh terkena kepada hati mukmin. Cara terjadinya pukau juga antaranya ialah melalui dengan sentuhan ataupun berjabat tangan ataupun menepuk di belakang mangsa. Tetapi perbuatan yang dilakukan itu bukanlah sekadar perbuatan kosong sahaja, perbuatan yang sudah tentu dan pasti ada sesuatu yang dibacakan, yang digunakan para jemaah sekalian. Sebab apa sebut itu dan sebab apa itu betul adalah huraiannya, kerana tak nak bagi orang hari ini pula bila jadi tersalah faham terus bersangka buruk. Kan kalau begitulah orang sangka buruk, tak faham jabat tangan, semua takut nak salam lepas ni. Kan tak salam dah. Tepuk bahu kawan terus duduk. Kau aku ke tu? Kan? Pasal saja nak tepuk gurau para jemaah sekalian. Gurau kau lama tak jumpa. Kena pukau dah. Bukan para jemaah sekalian, bukan semudah itu. Maka pukauan yang dilakukan itu melalui menepuk di belakang mangsa, berjabat tangan, termasuklah melalui dengan apa saja bentuk sentuhan adalah melalui pengantaraan. Senang mudah simple nak fahamnya ialah sihir, pukau semua ni akan berlaku bukan sekadar tindakan yang kosong, tapi dia ada melalui pengantaraan yang lain. Sama ada pengantaraan itu dari sudut bahan yang digunakan yang telah dibaca ataupun hanya sekadar melalui bacaan yang tertentu para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kalau kosong saja dia tak ada para jemaah sekalian. Kalau gitu payahlah kita nak tepuk orang. Kalau gitu payah kita nak sentuh orang saja, orang terus fikir pukau. Salam saja orang terus fikir pukau. Tapi melainkan ada benda-benda yang digunakan para jemaah dirahmati Allah. Jadi muslimin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akhirkan satu lagi yang ketujuh. Sihir yang ketujuh ni iaitu sihir gila. Sihir gila. Sihir sampai gila para jemaah sekalian. Macam mana keadaannya? Mangsa akan menjadi sasau, meracau, bertempik, kebingungan, pelupa. Kadang-kadang tidak sedar diri, mata mangsa akan terbeliak dan melilau. Di tahap yang kritikal, berjalan yang tidak ada arah tuju, dan tidur yang tidak menentu, dan mula ingin berada pada tempat yang gelap. Ini petanda-petanda bagi sihir gila para jemaah sekalian. Dia akan jadi serba tak kena, jadi kebingungan. Dia akan jadi duduk seorang-seorang, tiba menjerit dan sebagainya, dan suka kepada tempat-tempat yang gelap untuk bersendiri para jemaah sekalian. Lainnya duduk tempat gelap beruzlah, nak bermuhasabah, dengan duduk di tempat gelap yang terkena sihir gila para jemaah sekalian. Kadang-kadang duk cakap seorang diri, duk ketawa seorang-seorang, duk menangis seorang-seorang di tempat yang gelap yang tidak ada orang ramai. Sebab tu kadang kalau rumah kita ni pun para jemaah sekalian, memang kita digalakkan sangat bila waktu siangnya, pagi, bukalah segalanya yang boleh dibuka. Tapi jangan tembus nampak dalam pula. Semua duk buka para jemaah sekalian. Bukalah pintu sikit, ada langsir, bukalah tingkap. Biar jangan duk tertutup rapat. Dahlah kadang rumah tu dah jadi gelap para jemaah sekalian. Lepas tu pula tak ada dibuka pula pintu-pintu, tingkap dan sebagainya bila waktu siang, terutamanya waktu pagi para jemaah sekalian. Dah gitu buka biar dia keluar daripada dalam semua. Malam tadi yang tidur, tempat tidur kita ni pun para jemaah sekalian, bilik tidur pun sebolehnya dibuka para jemaah dirahmati Allah. Buka tingkap para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kalau ada pintu tu, bukalah sedikit pintu. Jadi ini di antaranya sebab apa kita pun nak mengelakkan daripada gangguan yang berada di rumah-rumah kita para jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau rumah sendiri kita bolehlah buat macam-macam para jemaah sekalian. Seronok sikit. Duk rumah sewa kita nak buat macam pun duk fikir banyak para jemaah sekalian.
Kan duk mikir nak buka macam ni, ikutkan hati nak buka semua para jemaah sekalian. Pecah dinding nak tarik ke depan, lepas tu biar ruang nampak sikit, biar luas sikit para jemaah sekalian. Tapi duk nyewa, tahan dulu, sabar dululah para jemaah sekalian. Usaha mana yang ada yang boleh sahaja. Jadi para jemaah dirahmati Allah, itu di antaranya insya-Allah nanti kita akan sambung sedikit lagi para jemaah sekalian berkaitan dengan jenis-jenis sihir ini pada pertemuan yang akan datang. Ini sebagai tambahan dan juga daripada rujukan yang lain para jemaah dirahmati Allah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, saya lupa maklum bulan depan, bulan 2 saya tak ada. Saya tak bulan 2 sebabnya 4 hari bulan sampai 15 saya kena bawa jemaah pergi umrah. Kena bawa jemaah umrah di bawah Andalusia. Selepas daripada tu barulah ada insya-Allah. Dan tak lama tu masuk bulan 3 dah para jemaah sekalian. Tak apa, nanti kita adjust tengok ada minggu mana yang kosong ke, perlu ganti ke, boleh selepas daripada 15 hari bulan 2 nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Ya saya.